Alright, welcome back to EPL Recap video terbaru Game Week 15. Sorry tak ada recap Game Week 14, jadual terlalu padat, tapi I'm back macam biasa. Game Week 15 ni kita start terus kick off awal di London Stadium. Setelah sekian lama aku lepak mamak tengok game ni dengan Giant Killers. West Ham teruskan momentum sebagai pencabar top 4 musim ni kan. West Ham 3, Chelsea 2. London Derby thriller 5 gol. Chelsea leading 2 kali tapi tewas dengan gol pelik Masuaku. Chelsea keluar tunnel macam Dortmund aku tengok, dengan jersey kuning, seluar hitam, jaket pun lebih kurang sama. Jorginho dan Reece James kembali dalam kesebelasan utama. Namun Lukaku masih lagi belum fit 100% kata Tuchel, so lepak bench je lah. Cerita bab Tuchel ni aku nampak dia mencarut banyak kali tepi padang sebab banyak mistake besar yang berlaku punca kekalahan. Bila last Chelsea bolos 3 gol dalam satu game? Lagi-lagi dengan back 3 terbaik mereka kan. 2 kesilapan Mendy punca utama kekalahan kedua musim ni dalam EPL. West Ham pula terus membuktikan mereka adalah option terbaik, best of the rest untuk kedudukan keempat EPL selain top 3 sekarang. Liverpool dah merasa dah kena dekat London Stadium ni dan sekarang mangsa terbaru adalah Chelsea. David Moyes akui Chelsea main lagi elok, cuma karakter pemain-pemain West Ham yang bawa kemenangan kali ini. Benda pertama lah aku nak cakap. So what kalau bukan niat Masuaku tu nak score? Dia nak cross ke, dia nak try ke, peduli apa? Tetap ada chance jadi goal of the season bagi aku. Moyes pun kata luck, tapi bola yang dipping dan swerving macam tu tetap perlukan skill untuk execute. Walaupun bukan niat dia nak rembat terus ke arah gol. Gol tu buat aku teringat Papi Cisse dekat Stamford Bridge dulu. Adalah sikit persamaan kan dari segi teknik. Kalau betul lah niat dia nak score gol macam tu dekat near post, memang what a goal lah masuk aku kan. Menariknya dekat London Stadium ni, tiap kali West Ham score ada buih sabun yang memenuhi stadium. So fans diorang peduli apa kan, tetap juga meraihkan gol kemenangan tersebut. Walaupun Moyes akui West Ham jauh lebih baik main lawan Liverpool hari itu. Menghampiri Christmas, West Ham pun tengah struggle dengan kecederaan tak ada Obona, Cresswell, sampaikan Ben Johnson main left back dan melihat Moyes main back 3 dengan Issa Diop dan juga Craig Dawson dalam first 11. Soufal kembali ke right back dan ternyata nampak sebagai makeshift formation lah berdasarkan gameplay biasa diorang kan. First half nampak bawah par sikit persembahan West Ham, tapi dengan beberapa perubahan taktikal Moyes dan keyakinan Bowen serta Antonio cukup lah untuk mengejutkan budak-budak Tuchel ni. Tuchel mesti bengang lah sebab tak ada tim yang skor 3 gol lawan Chelsea musim ni. Dan Jorginho pun perform hambar, mungkin faktor kecederaan pinggang dia masih tak settle lagi. Tambah lagi dengan Mendy yang hilang keyakinan sedikit, dengan judgement yang agak pelik juga membuatkan back 3 yang nampak gagah selama ni koyak. Kalau tengok balik, semua gol Chelsea bolos tu sebenarnya boleh dielakkan dari aspek bertahan. Bermula dengan Man United, Watford dan kini West Ham. Tuchel nampak itu semua sebagai masalah utama. Tapi normal lah, semua tim ada jatuh bangun dia. So mungkin ini turn Chelsea lah. Harap tak jadi long term macam Man United je lah itu kan. Man United pun dah bangkit weh. Tapi aku respect Tuchel lah sebab dia tak ambil jalan mudah salahkan players dia, termasuklah Mendy. Dia anggap ini adalah kombinasi kesilapan berpasukan. So bersedialah untuk Tuchel roulette lagi lepas ni, sebab aku ada satu stat yang menarik. Game ni menjadikan total pertukaran pemain ke angka 54 dalam 15 perlawanan EPL Tuchel buat dalam kesebelasan utama. Dalam game ni je, ada 4 pertukaran pemain yang berlaku dalam kesebelasan utama. Cuma Man United melakukan pertukaran lagi banyak pada musim 2000-2001 dengan angka 65 pertukaran pada waktu yang sama dalam musim tersebut. Pep roulette tu kira nothing lah. Aku dah mula nampak kehilangan Kante dan Kovacic sebagai antara faktor utama di bahagian tengah dan tahap kebergantungan terhadap Jorginho. Yang positif, Thiago Silva first half superb, dah jadi tema dia skor menerusi tandukan set piece corner Mason Mount untuk gol pertama Chelsea. Placing yang mantap menewaskan Fabianski. Lepas tu dia clear bola di atas garisan pula, try Soufal tu kan. Waktu ni Chelsea kira control game lagi lah. Gol kedua Chelsea merupakan gol tercantik dalam game bagi aku, muncul dari bola floating, kira macam floating cross Ziyech yang aku dah tengok macam zaman Lampard dulu kan. Ziyech kan selalu hantar bola macam tu untuk teammate dia score. And masa tu bawah Lampard dia mungkin antara first choice player dalam first 11. Tapi first timer volley Mason Mount lepas bola Ziyech tu sampai kat dia, memang world class lah. Muka baby face Mount ni, tapi sempat menganjing fans West Ham lagi meraihkan gol cover telinga style peti sejuk Maguire tu. Tapi sebelum tu kau dah nampak walaupun Chelsea control game tapi tak ada end product. Dan selepas 38 minit Bowen memalukan Mendy, rampas bola dari kawalan dia. Tapi aku rasa tim dah mula nampak distribution bola dari Mendy ni maybe satu kelemahan yang boleh diperbaiki long term. Bowen antara pemain yang expose benda tu lah bagi aku, dan sekaligus memenangi penalti untuk West Ham, samakan kedudukan waktu tu melalui sepakan penalti yang sangat klinikal daripada Manuel Lanzini kan. Pas underhit Jorginho pun antara punca juga Mendy kelang kabut. Patut Mendy tolak keluar je untuk corner kan, simple kan.
Tapi dalam situasi tu bukan mudah lah, aku faham. Tapi still as a professional, aku expect better daripada Mendy. Masuk second half, kedudukan 2-1 Chelsea leading, tapi Q untuk West Ham bangkit. Cuma bezanya tactical switch tu Bowen press harder sikit dengan Antonio. Chelsea tak clear bola, Soufal ambil kesempatan set up Bowen, rembat celah kangkang Christensen dari luar kotak, menewaskan Mendy. Sekali lagi, 2 sama. Mungkin ramai kata bernasib baik, tapi bagi aku kerja off the ball, Antonio, Masuaku semualah yang menghasilkan peluang tersebut. Yes, fine, mungkin kita boleh akui gol Masuaku tu faktor nasib memainkan peranan, sebab dia sendiri mengakui dalam Twitter dia pun terkejut kan bola tu masuk sedangkan niat baby nak cross. Tapi ini adalah indikasi di mana lagi kuat kau press dan work hard off the ball, maknanya lagi kerap lah kita akan bernasib baik dalam kawasan permainan lawan kan. Apa-apa pun aku tak risau lah, sebab Chelsea dan Tuchel dah tahu apa yang perlu diperbaiki, dan aku yakin dia sebagai pengurus yang jenis tak senang duduk ni orang, confirm dah start settlekan isu tu dalam training. Menariknya West Ham dah buktikan walaupun squad depth besar-besar je, tapi tactical switch tu menjadi dan ada plan B. Paling penting bila kehilangan beberapa pemain utama. Buat fan Chelsea, kita doakanlah Kante, Kovacic dan Lukaku kembali cergas 100% secepat mungkin. Tiba-tiba rasa macam tak ada Shalobah tu, something missing Entahlah. Fan Chelsea komen sikit. Next, Wolves 0, Liverpool 1. Aku rasa macam tak adil lah. Tak adil. Mana adil? Mana boleh kau ada salah satu best front three dalam world football dan still ada seorang super sub macam Origi nak korek tim keluar dari masalah? Origi ni dah ibarat macam cult hero dekat Anfield, dengan cerita dia meraihkan penampilan ke-100 dari bench dengan gol penting dalam perjalanan Liverpool punya title race musim ini. Ini juga gol ke-10 dia sebagai pemain gantian. Tak silap aku dia super sub terbaik Liverpool sejak David Fairclough kot, zaman 70-an 80-an. Namun tetap kena terima hakikat dia backup ataupun maybe pilihan ke-5 ke-6 kepada Mo Salah, Mane, Firmino dan juga Jota kan. Antara gol-gol penting dia adalah dalam Merseyside Derby, aku ingat lagi UCL comeback lawan Barca tu dalam separuh akhir, dan final juga tak silap aku lawan Spurs. Aku guarantee fans Liverpool takkan lupa sampai mati lah. Aku kesian Wolves weh, 94 minit kau bertahan dengan segala apa yang kau ada. Liverpool baling macam-macam kat diorang, semua tak lepas. Corner Cody, dinding. Antara pemain yang menyelah di barisan pertahanan Wolves, dengan buku lali dia terpaksa dibalut. Sempat lagi buat goal line clearance yang memang luar biasa daripada Jota, yang berjaya menewaskan Jose Sa, tapi secara ajaibnya dia tak skor juga. Mental weh. Sakit hati untuk FPL aku waktu tu. Berkali-kali Liverpool dinafikan, namun dalam waktu kecederaan tu kedegilan barisan pertahanan Wolves yang sebelum game ini cuma bolos 12 kali je sepanjang musim tak dapat halang sentuhan Origi yang meletakkan Liverpool di puncak EPL buat sementara je. Semuanya bermula dengan hantaran klasik bola diagonal Van Dijk kepada Salah di belah kanan. Salah pula bawa bola ke depan sebelum cutback kepada Origi yang berlega dalam kawasan penalti. Mamat dari Belgium ni cukup klinikal lah. Dia ambil satu touch je dalam kawasan penalti, melepaskan rempatan menewaskan Jose Sa. Tapi kata-kata Klopp hujung game tu macam sedih lah kalau kau Origi. Dia kata dia harap Origi jumpa pengurus yang akan mainkan dia lagi kerap. Dekat ini petanda Origi bakal meninggalkan Liverpool Januari ke musim panas nanti. Newcastle maybe? Entahlah. Apa pun Klopp cakap satu hari nanti dia akan jadi legend. Orang akan tulis buku saja. Robo cakap dia akan bawa cucu dia tengok Tugu peringatan. Tak adalah peringatan. Peringatan meninggal. Dia akan bawa cucu dia tengok Tugu Divock Origi dekat Anfield satu hari nanti. Maybe? Apa yang aku tengok dalam game ini adalah end product ataupun final ball yang banyak disisirkan Liverpool. Dan secara tak langsungnya Origi menyelamatkan maruah Jota jugalah dengan gol kemenangan tu kan. Kau depan gol kosong kot, dengan defender seorang je kot, kiri kanan kosong. Kau buat apa weh? Ada masa lagi tu nak take time, letak bola placing elok-elok dekat bottom corner, mana-mana lah kiri ke kanan. Wasted bro. Jota punya miss aku kategorikan miss of the season. Bukan satu kejutan lah kena bu dengan bekas tim kau kan. Dan aku teringat minggu lepas dia main PS lepas skor, tapi minggu ni lain pula cerita dia. Overall aku rasa dia struggle sikit dengan kekebalan back 3 Wolves tu. Sentuhan Salah pun nampak macam kurang menyengat kali ini, dan gol Origi tu mungkin akan menjadi momen paling diingati pada hujung musim nanti, melihat berapa points yang akan membezakan pasukan-pasukan yang bersaing untuk title EPL. 45 minit pertama ada dua chance, satu tandukan tersasar dan satu lagi korang tahulah mana satu yang aku maksudkan, Jota tu kan. Mo Salah pula dah skor lagi banyak gol sebenarnya dari seluruh tim Wolves sepanjang musim ini, dan sepatutnya menambah jaringan dalam first half, tapi bola Jota slide ke Mane yang kemudian square kepada Salah balik, perlukan tap in je, tapi romanticize laju weh, pantas buat tackle selamatkan gawang Wolves daripada kena awal tu. Kredit kena bagi Ryan Aït-Nouri, seorang lagi pemain yang aku rasa secara jujur left back terbaik yang handle Salah setakat ni. Theo Hernandez pun struggle dengan Salah weh. Dia lekat dengan Salah macam gam, beberapa kali block dan menghalang serta merantai movement Salah, dan aku rasa kehilangan Aït-Nouri juga lepas kena cramp tu. Antara punca Salah dapat assist gol Origi tu
bukan satu kebetulan bagi aku tetapi kenyataan. Satu lagi benda aku notice, faktor cuaca berangin weh. Dia bukan macam level-level angin dekat Genting ke mana-mana yang kau dan aku pernah rasa kat Malaysia. Dia memang dah lah sejuk. Sejuk nak mampus cuaca dekat UK tu kan. Lepas tu angin level-level 25km sejam. Cuaca bawah 10 darjah Celsius kan. Sampai kan back pass Aik Nuri sekali tu macam ada slice pun ada. Bukan dia seorang lah, tapi ramai sebenarnya yang struggle dengan keadaan cuaca, termasuklah The Great Van Dijk dan Matip. Banyak kehilangan bola dan bagi balik dekat lawan. Kemungkinan besar faktor angin juga. Tapi bab miss chances attackers tu, sorry to say lah, tak boleh maafkan lah, tak ada kaitan kan. Adama Traore pula aku nampak dari aspek attacking, threat paling besar untuk Wolves sampai barisan pertahanan Liverpool nampak gementar ke kadang nak handle dia. Last 50 games EPL dia cuma ada contribution 5 gol je. Tapi kalau kau tengok game secara menyeluruh, memang ternyata Wolves sekadar bermain counter attacking football dan agak limited lah peluang untuk diorang kan. Traore macam biasalah mempunyai segala bakat dalam game dia, tapi tak ada end product macam biasa. Last kali Thiago Alcantara, dia macam individu yang aku rasa paling sesuai di bahagian tengah apabila kau lawan tim yang suka main low block, deep, bertahan macam Wolves. So hari tu memang aku nampak dia dalam zone dia tersendiri lah. Banyak terupas dia ada gangguan angin juga, tapi ketenangan dia di bahagian tengah tu aku minat gila. Banyak menang bola balik dari Traore dan kerap kali menjadi benteng defensif sebelum back four Liverpool kena deal pula. Ada satu momen tu aku tengok dia goyang sikit lah, hampir bagi Wolves peluang nak score, tapi nasib baik Alisson save. Selain daripada tu dia memang superb sepanjang game, terutamanya dalam first half. First chance Liverpool, bola dia untuk Trent tu kan, yang dia ding bola tu, tapi sayang Trent hantar bola tu pergi Wembley. Aku rasa macam Thiago dah jadi pilihan utama untuk Klopp lah, digandingkan bersama Hendo, Fabinho. Dah macam dream team dah aku rasa tengok Liverpool sekarang. Trend delivery macam biasa, cuma sayang tak ada siapa ambil chances dia create. Robo overlapping money agak cantik dari segi creating chances, tapi kesimpulannya setiap top team bagi aku akan ada game macam ni dalam perjalanan ke title, dan aku percaya Liverpool ada segala aset dari aspek squad depth nak handle apa jua yang mendatang. Cuma bab AFCON nanti mungkin waktu yang menjadi penentu lah, kehilangan dua tonggak utama Salah dan Mane. Next, Watford 1, Man City 3. Pep dah bersuara weh, dia kata inilah higher standard Man City selepas pertama kali menduduki tangga teratas EPL selepas game week ke-15. Aku kena cakap, ini satu-satunya game yang aku nampak ibarat Pep main 5 forward yang sangat attacking minded. Foden, Grealish, Sterling, Bernardo, Gundogan. Yes, atas kertas 4-3-3, tapi kalau kau kenal Pep ni, memang takkan sama apa yang kita nampak atas kertas. Dan secara tak langsungnya jadi mimpi ngeri lah untuk pemain-pemain Watford nak marking gerakan pemain-pemain City. Aku kesian tengok Watford sebab kalau kau ikutkan dalam 10-15 minit pertama, City boleh score at least 2-3 gol. Cuma nasib baik pembaziran berlaku dan Bachmann banyak save. Ranieri muka bengkak weh tepi padang, tak habis-habis melalak aku tengok. Bayangkan sebelum Sterling score gol pertama, tandukan Laporte dah memaksa goal line clearance Joao Pedro. Dan tak lama selepas itu Foden banyak gila masa dan ruang belah kiri, cross ke far post. Sterling menunggu je sebab Danny Rose tu malas nak marking dia. Semudah tandukkan ke gawang luas terbuka untuk gol pertama Man City. Sumpah aku rasa macam City mampu repeat balik 6 gol diorang skor tu masa final FA Cup 2019 yang masih segar dalam ingatan aku kan. Last season Gundogan antara top scorer City, tapi di season dah semakin nyata Bernardo adalah pemain terbaik mereka setakat ini. Dua pertukaran yang Pep buat untuk game ni selepas kemenangan ke atas Villa pertengahan minggu itu. Foden dan Grealish is back, KDB pun is back tapi ke bench. Percaya atau tidak, Ranieri belum pernah kalah lagi dalam karier dia dalam EPL kepada City dalam zaman dia bersama Chelsea, Leicester, Fulham. Tapi ini pendakian yang aku rasa terlalu berat dengan skuad Watford yang dah kalah 6 daripada 8 game terakhir mereka. Lepas gol opening Sterling tu, City nampak macam semakin lapar. Sterling memaksa Bachmann save lagi. Dan Grealish pula melepaskan diri dari Danny Rose yang malas lagi kan. Dia tanduk straight dekat Bachmann, sayang. Dan Grealish ni paling kesian dia punya effort patutnya dapat skor sebiji dalam game tu sebab ketangkasan Bachmann dan deflection kena palang menjadi penghalang untuk Grealish score. Possession City 80% dalam game ni. Kalau nak bagi kredit kepada Watford, walaupun cuma 20% possession, diorang still cuba untuk merencanakan sesuatu serangan walaupun tak ada threat sangat. Cuma ada beberapa momen je nampak Bernardo dengan Gundogan terpaksa join midfield 3 dengan Rodri, tapi majority of the game permainan kau nampak menyaksikan front 5 Man City bermaharajalela. Threat Watford datang dari Emmanuel Dennis. Dekat near post mudah diselamatkan Edison dan sekali lagi tak silap aku melalui sepakan percuma. Gol kedua City akhirnya muncul apabila rembatan Gundogan dihalang dan jatuh kepada Bernardo. Try kemudian bola muntah balik dari angle yang tight belah kanan tu. Sekali lagi dia buktikan finishing dia kadang-kadang lagi elok dari mana-mana number 9 yang kau boleh belilah. Dan Ranieri dah naik menyampah sebab aku tengok muka dia keluar dressing room Watford tu masih bengang dan terus
melakukan 2 pertukaran halftime dengan harapan dapat mengubah game. Kuka dengan Cucu Hernandez dibawa masuk. Cleverly antara pemain yang maybe dah lepas zaman dia, kuasa ni dah kali kedua dia kena ganti selepas 45 minit saja. Juraj Kuka terus memainkan peranan menghalang gol ketiga City dan Dennis pun hampir dapat penalti impact serta-merta weh. Skrip samalah second half. City terlalu banyak buzzer chances, antaranya situasi 3 lawan 3, 3 lawan 2 pun ada. Beberapa kali cuma Sterling tu lah kan, dari belah kanan terlalu lama kau nak buat keputusan nak try ke, kau nak pass ke. Bila dah pass, moment tu dah terlepas. Itu mungkin faktor utama kenapa Pep banyak pulaukan Sterling musim ni. Masuk 63 minit, Bernardo tunjuk cara betul pada Sterling. Macam mana kau nak score dari belah kanan tu. Dia cut in balik, tak ambil masa yang banyak, curling shot, terus ke far post, top corner. Nampak segala apa dia buat sekarang tu sangat-sangat mudah. Pep tak puas lagi ni. Dia bawa masuk KDB, Jesus, Mahrez, bagi game time. Waktu ni lah Watford berjaya dapat gol tunggal mereka. Cucu Hernandez follow up kali kedua selepas percubaan first tu kena tiang. Minit ke-74 kan. Paling scary untuk City, ada satu chance George King tu dapat peluang first timer one on one dengan Ederson. Tersasar weh. Sedangkan itulah peluang keemasan untuk skor gol kedua Watford dan mungkin menjadi grandstand finish, tapi tak kesampaian lah. Sissoko lepas game kelakar weh, dia kata penat weh kita orang lawan dengan tim yang bukan level kita berkali-kali dalam beberapa minggu ni kan. Dia lega sebab lepas ni lawan tim level-level sama je katanya dengan Watford. Ederson pula mencari clean sheet ke 100 tapi sayang tak dapat kali ni. Maybe next game. Kyle Walker bab defensif first class tapi kesian dia apabila Sterling banyak bolot, dia buat overlapping run macam sia-sia je kan. Diaz pula solid macam biasa, tapi aku kena kredit Laporte, banyak blocking dan kerja keras. Kali ni siap ada chance nak score lagi. Cancelo tak ada magic kali ni, tapi aku realistik lah, takkan tiap game kau nak harapkan dia bagi point FPL kan. Rodri superb, benda susah dia buat nampak simple, control midfield dan menang perebutan bola yang membenarkan Bernardo dan Gundogan kerap kali masuk box. Bernardo dan Salah dua pemain terbaik EPL sekarang bagi aku. Pep cakap tak boleh tulis ke sembang bab Bernardo ni. Kalau kau nak tahu kualiti dia, kau kena tengok video je. Man United 1, Crystal Palace 0. Bila kau ada world class players yang perform hamba macam mana sekalipun selama ini, kau kena faham satu benda. Class is permanent, form is temporary atau sementara saja. Rangnick terkejut dengan betapa pantasnya pemain-pemain Man United dapat mengadaptasikan gameplay dan method dia dalam game dengan Palace ni. Satu lagi benda dia terkejut, Fred punya shooting. Aku tak. Kenapa? Sebab aku kembali pada game Argentina lawan Brazil, World Cup qualifier, di mana dia punya try jarak jauh kena palang dalam game tu. Peluang terbaik Brazil dan Fred. Aku rasa dia kena galakkan lagi lah, shoot lebih kerap. Mungkin dia kurang dibenci selepas ini. Aku pun terkejut tengok Man United main first half, high tempo, high intensity, non-stop attacking, cuma tak ada gol je. Ni pendapat aku tentang perubahan Rangnick buat dalam masa singkat lah. Ketika off the ball, Man United set up dengan formasi 4-2-2-2 dengan Rashford bersama Ronaldo dekat depan. Tapi ini berubah bila Man United pegang bola. Diorang ada kebebasan atau lesen interchange position ketika possession. Penekanan dalam pressing di kawasan lawan. Aku bagi contoh stat untuk buktikan benda ni. Man United menang possession di kawasan final third 12 kali. Secara total hampir 2 kali ganda lebih banyak dari mana-mana game EPL musim ini. 5 minit pertama dah menang 2 sepakan penjuru. Ibarat Christmas datang awal weh untuk fans Man United dekat Old Trafford kali ni. Nampak perubahan yang sangat ketara. Fullbacks diorang kerap kali bagi support dari segi width, terutamanya Alex Telles banyak push forward. Dalot pun sama, lebih enjoy menyerang dari bertahan dalam sistem ni. Intensity tu nak kekalkan 90 minutes memang payah, tapi Man United berjaya dapatkan gol diidam-idamkan dari sumber yang tak dijangka. Fred antara pemain yang aku rasa lah akan improve banyak, akan improve mendadak dalam sistem ni sebab Fred lebih menyelah off the ball dari ketika dalam kawalan bola. So sistem Rangnick ni memberi emphasis kepada off the ball pressing yang boleh menjadikan Fred lebih menyelah. Selepas inilah aku rasa Sancho dah makin confident. Antara aset utama dia adalah bila dia lari ke arah pemain pertahanan kan. Berapa banyak kali dia punya movement create chances buat rakan-rakan dia, cuma tak ada finishing je lah. Bab crossing dan passing dia kena improve sikit, tapi overall lebih meyakinkan dari pemain yang dibeli dengan tag harga 75 juta pound. Rangnick memilih untuk menurunkan kesebelasan yang sama yang berjaya kalahkan Arsenal, itu kira macam pilihan selamat lah kan. Tapi on the bench masih lagi ada Van der Bench kan, dan Anthony Elanga kali ini yang aku dengar menyerlah masa training hari tu. So ini mengatakan pada aku Rangnick ni berani bagi peluang kat player muda. Player academy pun barangkali untuk kerap kali ditonjolkan selepas ini. Elanga main lagi lama dari Van der Beek weh. Kesian mamat tu. Aku harap dia dapat peluang sama rata lah lepas ni Fans chanting nama Van der Beek tapi diorang buat pekak je sampai minit ke-85 baru nampak bayang dia. Tak dinafikan lah Man United better team dalam first half, dan mungkin dalam 15-20 minit terakhir dah hilang sedikit intensity yang sama. Lagi-lagi selepas melihat Palace melepaskan peluang keemasan
mengejutkan Man United menerusi Jordan Ayew punya gerakan dari sebelah kanan dan kemudian Fred tiba untuk melepaskan satu percubaan kaki kanan, melepasi Guyata ke top corner dari jarak lebih kurang 20 meter. Jenis gol yang kau tak boleh salahkan siapa-siapa lah. Too good. And Fred yang dibawa masuk dengan nilai 50 juta pound zaman Jose dulu dikritik hebat selama ni dan aku rasa kritikan tu adil. Cuma bila kita kritik, kita kena berani juga akui last 2 games untuk Man United, dia merupakan key player dalam kemenangan ke atas Arsenal dan Palace. Walaupun masih ada kekurangan dalam 2 game tersebut, tapi ada juga tanda-tanda peningkatan yang aku maksudkan lah. Bukan nak kata dah perfect Fred. Ronaldo top score kali ni, tapi aku anggap ini persembahan paling komplit dia dari aspek membantu pasukan, work rate dia secara keseluruhan. Siapa kata Ronaldo tak boleh press? Siap menang perebutan udara, threat depan gol dan set up rakan-rakan dia. Dia lead by example dan McTominay pun follow juga. Selain Bruno Fernandes pun sama pantas memahami permintaan Rangnick dan melaksanakan dengan cemerlang. Old Trafford semua terkejut dan dia siap bangun meraihkan pressing semata-mata. Kau celebrate pressing, mental. Itu pun dah cukup bagi diorang bahagia. Kesimpulannya, selain 3 mata penuh, banyak lagi Rangnick aku rasa boleh ambil iktibar lah dalam game ni. Dia nak Man United press tinggi dan hidup dalam kawasan final third lawan dan kontrol dari situ. Itulah yang kita nampak dalam masa singkat kan. Bayangkan apa yang akan berlaku dalam masa sebulan 2 lepas dia dah banyak masa nak drill budak-budak ni dalam latihan. Opening setengah jam pertama, semua benda Rangnick cakap tu aku nampak. Cuma tak dapat kekalkan je lah sebab memerlukan kekuatan mental dan fizikal yang agak luar biasa, yang akan memakan masa kan. Itu sebab Klopp panggil Liverpool team ni mentality monsters. Sebab diorang dah lama bermain dengan falsafah tersebut. Palace dipaksa bermain counter sepanjang game dan tak dinafikan peluang terbaik datang pada minit ke-57 dari sepakan penjuru James Tomkins, tanduk ke Fapos, Jordan Ayew finish. Terus sepatutnya, tapi dia pula hantar balik ke Fapos. Apa cerita? Patut kau volley je lah terus kan. Mungkin turning point juga dalam game lah. Sebab kalau itu masuk mungkin game berbeza. Tapi VAR mungkin akan melihat dia sedikit offside juga dalam replay. Ni satu lagi boleh gain dengan Jota, miss of the season. Walaupun tak seteruk miss Jota tu lah kan. Zaha dia nampak bahaya lah dari sebelah kiri, link up play dengan Benteke sekali-sekala yang nampak isolated bagi aku. Tapi mudah untuk De Gea handle orang aku rasa kan. Aku happy untuk De Gea sebenarnya game ni sebab aku rasa ni game paling relax dia dalam 10 game yang terakhir. Kasihlah dia rehat jap kan. Selain itu, sekadar survival je lah untuk Palace dalam game ni. Walaupun intensity Man United merudum makin lama dalam game, tapi tiada sebarang kesilapan barisan pertahanan dari situasi set piece ke serangan balas ke yang kita dah biasa tengok sebelum ni. Dan ini adalah clean sheet yang ketiga sahaja buat Man United musim ini. Banyak sebab untuk terus optimis. Kalau kau fan Man United, perubahan paling positif dan aku rasa fans Man United dah mula boleh senyum sikit balik. Okey gang, itu sahaja minggu ni. Rakaman ini dilakukan sebelum game Arsenal. So aku minta maaf tak sempat ulas game Arsenal. UCL recap next. Dan juga jangan lupa like, share, subscribe sebab korang hati mulia. Raikan pendapat berbeza, agree to disagree dalam ruangan komen. This is Burn TV.